Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, baik murid-murid, kita masih lagi bab 1 nombor nisbah. Kali ini cikgu akan terangkan kepada kamu 1/4 iaitu perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Minggu lepas kita dah lihat tentang pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, kali ini kita sambung 1/4. Cikgu akan menggunakan buku teks sebagai rujukan kita, penerangan cikgu pada hari ini. Okey, untuk 1/4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif, ini adalah 4 perkara yang kita akan pelajari. Yang pertama, mewakilkan perpuluhan pada garis nombor. Yang kedua, membanding dan menyusun perpuluhan positif dan negatif mengikut tertib. Dan yang ketiga, pengiraan melibatkan gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan negatif. Dan yang keempat, penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan positif dan negatif. Okey, gabungan operasi ini maksudnya operasi kurungan, darab, bahagi, tambah dan tolak. Okey, baiklah, kita lihat di sini mewakilkan perpuluhan pada garis nombor. Yang pertama kita nak lihat, okey, bagaimana perpuluhan kita tuliskan pada garis nombor. Okey, minggu lepas kita dah tengok pecahan pada garis nombor. Kali ini kita tengok perpuluhan pada garis nombor. Baik, garis nombor kita lukiskan anak panah ke kiri dan ke kanan. Dan yang pastinya di tengah-tengah ini adalah nilainya sifar. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan ini nilai dia bermaksud lebih besar. Ke kanan lebih besar. Pada garis nombor ke kanan nilai dia mesti lebih besar. Makin ke kiri nilai dia makin kurang. Okey, lebih besar ataupun kurang. Yang ni lebih besar ke kanan. Kalau ke kiri kurang. Kalau ke kanan besar, lebih besar. Baik, kita tengok sini bermaksud, okey, kita mulakan sifar, kemudian sifar puluhan 1, sifar puluhan 2, sifar puluhan 3, sifar puluhan 4, sifar puluhan 5. Okey, sampailah sifar puluhan 6, sifar puluhan 7, sifar puluhan 8, sifar puluhan 9 dan 1 perpuluhan sifar. Kalau ke kiri kita wakilkan dengan tanda negatif. Kalau di sini dia kata sifar puluhan 3 bermaksud lebih. Okey, sifar puluhan 3 daripada sifar ni, sifar puluhan 3 ini lebih daripada sifar, lebih besar daripada sifar. Sifar puluhan 5 pula bermaksud sifar puluhan 5 lebih besar daripada sifar. Kalau ke kiri, antara sifar puluhan 5 dan sifar puluhan 1, mana yang lebih kecil? Okey, mana yang kurang? Sifar puluhan negatif sifar puluhan 5 lebih kecil daripada negatif sifar puluhan 1. Negatif sifar puluhan 5 kurang daripada atau kecil daripada kurang daripada sifar ataupun kurang daripada negatif sifar puluhan 4, negatif sifar puluhan 3, negatif sifar puluhan 2, negatif sifar puluhan 1. Katakan cikgu tulis negatif sifar puluhan 2. Kita lihat kat sini, nampak nombor dia besar, tapi disebabkan dia ada tanda negatif, dia adalah kurang daripada. Okey, kalau yang ini senanglah, mana nilai yang lebih besar tu mestilah. Okey kan, sifar puluhan 5 dia positif kan, ni positif, sifar puluhan 5 lebih besar daripada sifar puluhan 1. Okey, itu kita nak lihat perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Di tengah-tengah ini adalah sifar. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihatkan contohnya bagaimana soalan. Okey, contoh soalan, wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, diberi sifar puluhan 7, negatif sifar puluhan 5, negatif sifar puluhan 8, sifar puluhan 2 dan negatif 1/3. Untuk mengelak kekeliruan, cikgu cadangkan langkah pertama. Okey, untuk soalan ini kamu bulatkan dulu yang bertanda negatif. Okey, kat sini negatif sifar puluhan 5, negatif sifar puluhan 8 dan negatif 1/3. Bermaksud yang tanda negatif ini dia mesti di sebelah kiri garis nombor. Okey, manakala yang bertanda positif di sebelah kanan garis nombor. Baik, mana kedudukan yang paling kecil antara ketiga-tiga ini? Yang bertanda negatif ini. Okey,
nombor yang besar walaupun dia bertanda negatif, tapi walaupun dia nombor besar, dia yang paling kecil. Kalau kita lihat 1.3, 0.8, 0.5. Okey, nombor paling besar ialah 1.3 disebabkan dia tanda negatif untuk ketiga-tiga bulat merah ini. Bermaksud di sini yang ini yang pertama kita kena letak. Okey. Kemudian yang kedua kita letakkan 0.8 dan yang ketiga negatif 0.5 sebab dia lebih besar. Okey. Kemudian ke kanan makin ke kanan 4 yang ini dan yang terakhir barulah 0.7. Baik, kita buat garis nombor ni seperti contoh ni garis nombor. Okey, sekarang letakkan dulu tanda sifar. Okey, ni dia letak tanda sifar. Baik, mula kira. Okey, kita mula kira sifar. Kita letak sini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 dan 0.5. Jadi, letak negatif 0.5. Nah, okey. Negatif 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Letak sini 0.8. Tulis semua ikut urutan. 0.9, 1.0, negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3. Okey, jadi kita letak yang bahagian kiri dulu. Betul tak? Kita tengok kedudukan yang pertama adalah negatif 1.3. Okey, betul. Kedudukan yang kedua adalah negatif 0.8. Betul. Kedudukan yang ketiga adalah negatif 0.5. Okey, betul. Okey, daripada kecil naik tertib menaik negatif 1.3, negatif 0.8, negatif 0.5. Kemudian barulah kita buat yang sebelah integer positif, perpuluhan positif 0.2, okey, dan 0.7. Kita hanya tuliskan jawapan yang warna pink ni. Okey, yang lain-lain senggat yang lain-lain tak perlu tulis supaya pemeriksa tidak keliru. Okey. Yang ni sifar dengan negatif 1.2, sifar negatif 2 sifar ini tak apa. Okey, ni nombor yang nombor bulat dia kan. Tak apa, itu boleh tulis. Okey, itu cara nak wakilkan perpuluhan pada garis nombor. Baik, kalau soalan ni latih diri kamu boleh buat. Bagi setiap yang berikut wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Inilah ikut contoh atas ni. Raja di bawah menunjukkan garis lurus 10 cm mewakili suatu garis nombor. Salin nombor itu, salin raja itu dan wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor tersebut. Okey, letak mana sini? Negatif 1, negatif 2. Okey, kita letak kat sini kat tengah-tengah ini mestilah negatif 1.5. Negatif 1.5. Okey. Jadi kat sini mesti negatif 1.1. Okey, pastikan jarak sama. 1, 2, 3, 4. Cikgu tak ada pembaris kat sini. Kamu boleh buat sama Jadi kat sini negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3, negatif 1.4. Okey, sekarang yang ni negatif 1.6, negatif 1.7, negatif 1.8, negatif 1.9, baru negatif 2. Sekarang ni semua tanda negatif. Okey, kita nak mula yang mana dulu? Negatif 1. Okey, sekarang kita tengok sini. Kedudukan semua negatif 1, negatif 1 kan? Yang bezanya di sini ialah sini 4, sini 8, sini 2, sini 6. Okey, mana yang paling besar? Okey, nilai yang paling besar ialah negatif 1.2 sifar. Okey, jadi kita letak dulu negatif 1.2 sifar. Okey, negatif 1.1, negatif 1.2. Jadi di sini negatif 1.2 sifar. Okey, ini dah selesai. Baik, selesai, tandakan right. Kemudian kita lihat yang kedua ialah negatif 1.46. Okey, sini negatif 1.3, negatif 1.4 kan. Jadi negatif 1.46 dia mesti berada di tengah-tengah sini, antara negatif 1.4 dan negatif 1.5. Jadi tandakan senggat kat sini, katakan kat sini. Okey, tuliskan di sini negatif 1.46. Okey, kemudian ni dah selesai. Kita lihat negatif 1.62. Ni negatif 1.5. Sini negatif 1.6. Jadi dia mesti dekat sini.
Negatif 1.62. Okey, selesai. Kemudian akhir sekali negatif 1.84 ni 1.6, 1.7, 1.8. Dia mesti kat sini lah. Negatif 1.84. Ni Ni sini. Ni yang ni. Sini Yang ni. Ni. Okey. Okey, yang B ni kamu cuba buat, okey? Okey, itu adalah mewakilkan perpuluhan pada garis nombor. Okey, baik. Seterusnya, kita nak lihat bagaimanakah anda membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib. Kita ada tertib menaik dan tertib menurun, okey? Kita tengok kat sini, soalan dia contoh. Banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Kalau tertib menurun, maksudnya dari kecil ke besar. Okey, kita dapat soalan. Kita bulatkan dulu mana yang tanda negatif. Baik, yang tanda negatif ni, kalau tertib menurun maksudnya kita mula dengan besar ke kecil kan. Jadi, akhir jawapan mesti ada tanda negatif. Negatif kita keluarkan dulu. Baik, penyelesaian dia, kita boleh buat garis nombor seperti ini. Okey, kita tandakan sifar. Okey, 1 puluhan sifar, 2 puluhan sifar. Negatif 1 puluhan sifar, negatif 2 puluhan sifar. Kemudian kita tandakan. Negatif 1.6 kat sini. Okey, kira lah. Sini 1 puluhan sifar kan. 1.2, 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3, negatif 1.4, negatif 1.5 dan negatif 1.6. Okey, tandakan. Okey, kemudian negatif sifar 0.7 di sini. Negatif sifar 0.3. Kemudian barulah kita letakkan yang tanda positif. Sifar 0.5, 1.4. Bila kita dah buat dalam bentuk garis nombor begini, barulah kita boleh nampak tertib menurun. Tertib menurun, dia bermula dengan yang besar pergi kepada kecil. Jadi mula dengan 1.4 sifar 0.5. Okey, ni yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat dan yang kelima. Sebab tertib menurun kan, besar ke kecil. Kanan ni lebih besar daripada kiri. Okey. Jadi susunkan, inilah jawapan dia. Gunakan garis nombor. Okey. Ini banding dan susun setiap berikut mengikut tertib menaik. Sama jugalah. Kalau tertib menaik tadi, kita tentukan dulu. Kecil ke besar. Kecil ke besar. Okey, kalau gitu kita mulakan yang tanda negatif ni dulu. Negatif, negatif, negatif. Mana yang paling kecil antara ketiga-tiga negatif ni? Okey. Nombor yang besar, tanda negatif nilai dia kecil. Okey. Kalau kita tengok sini, 1.48 ya. Negatif 1.48 yang paling kecil. Okey. Kemudian, ni dah selesai. Kita lihat negatif 1.23. Okey, dah selesai. Kemudian barulah negatif sifar perpuluhan sifar 34. Okey, ni dah selesai. Kemudian barulah kita lihat yang besar positif, integer positif antara sifar perpuluhan 34 dengan 1 perpuluhan sifar 34. Mana yang lebih besar? Mana lebih kecil dulu Sifar perpuluhan 34. Kemudian barulah 1 perpuluhan sifar 34. Begitu. Okey. Tengok tertib. Kalau ni tertib menurun. Tertib menurun besar ke kecil. Okey, besar ke kecil. Okey, maksudnya kita lihat dulu nilai yang besar. Okey, yang kecil, yang tanda negatif kita bulatkan atau kita gariskan dulu supaya tak keliru kat sini dan tak ketinggalan. Okey, besar. Antara besar kita tengok yang integer positif. 2.522 dengan 2.452. Mana yang lebih besar? Inilah 2.522. Kemudian kedua besar adalah 2.452. Okey, antara ketiga-tiga integer negatif ni mana yang lebih besar? Nombor yang kecil bermaksud integer, walaupun integer negatif nilai dia besar. Okey, kita tengok ni sifar-sifar. Sini sifar 52. Jadi kita ambil yang ni. Negatif 2 perpuluhan sifar 5. Kemudian negatif 2 perpuluhan sifar
2 dan akhir sekali negatif 2.5 sifar 5. Okey, itu cara untuk banding dan susun tertib bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana kita nak buat gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan negatif. Bila ada gabungan operasi, maksudnya inilah kita kena ikut tertib yang ini. Okey, ikutilah tertib operasi mula dengan kurungan, kemudian darab atau bahagi, barulah tolak ataupun tambah. Okey, bawah ni ya. Okey, sekarang ni kita tengok contoh. Nilaikan setiap yang berikut. Dia bagi kat sini 3.5 tolak 6.5 darab 0.2. Sekarang ini kita ada tanda kurungan. Jadi kita kena selesaikan tanda kurungan dulu. Baik, kat sini kita tengok penyelesaian dia 3. Ini pendaraban dilakukan dahulu. Oh, ni dia buat darab dulu ni tanda kurungan ni. Ataupun kamu boleh buat macam ni. Cikgu buat cara lain sikit. Sama je. Okey, kita tukarkan ni. Negatif-negatif ni kita jadikan positif dulu. Okey, 3.5 tambah 6.5 darab 0.2. Okey, kita selesaikan operasi darab ni. 6.5 darab 0.2 kita akan dapat 1.3. Gunakan kalkulator saja. Tekan kalkulator. 6.5 darab 0.2 akan dapat 1.3. Barulah 3.5 tambah 1.3. Jawapan akhirnya akan dapat 4.8. Okey. Boleh? Soalan nombor 2. 7.23 tambah 2.77. Okey, yang ni tanda kurungan. Diselesaikan tanda kurungan dulu. Yang ni dapat 10 sifar. 7.23 tambah 2.77. Gunakan kalkulator akan dapat 10 sifar. Kemudian bahagi negatif 0.8. Jadi sini bahagi sebenarnya tanda positif. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. Okey, kita dah belajar ni awal ada tu positif darab negatif. Positif bahagi negatif akan dapat negatif. Sebab tu jawapan dia negatif sini. 10 bahagi dengan 0.8. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 12.5. Sebab tu jawapan akhirnya negatif 12.5. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kita selesaikan tanda kurungan ni dulu. 4.25 tambah dengan 2.85. Okey, yang ni sebab tu dapat 7.1. Salin semula negatif 3.7 tambah 7.1 darab 0.3. Baik, antara positif tambah dengan darab. Kita selesaikan darab dulu sebab tu dia darabkan dulu. 7.1 darab 0.3 akan dapat 2.13. Okey, kemudian barulah kita buat operasi tambah dan akhir kita akan dapat negatif 1.57. Senang je kan? Yang penting kamu kena ikut tertib operasi ni. Kurungan, darab, bahagi, baru tambah dan tolak. Okey. Okey, seterusnya kita lihat menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, ini ada satu situasi. Harga saham bagi sebuah syarikat ialah RM2.05 pada suatu ketika. Harganya melonjak sebanyak. Melonjak bermaksud operasi tambahlah. Melonjak sebanyak 32 sen. Kemudian menyusut tolak 0.28 setiap jam selama 3 jam. Okey, setiap jam 28 sen. 1 jam 28 sen. Kalau 3 jam bermaksud sini kena darab. Darab dengan 3 jam 3 lah. Hitung harga akhir saham itu. Kita nak lihat berapa harga akhir saham itu. Okey, kat sini penyelesaian dia. Macam mana penyelesaian dia? Okey, faham dulu masalah. Harga saham RM2.05 melonjak 32 sen, menyusut 28 sen setiap jam selama 3 jam. Yang ni dia kata harga menyusut sebanyak 28 sen setiap jam selama 3 jam. Hitung harga akhir saham. Okey, merancang strategi. Lonjakan bermaksud positif. Tadi cikgu dah cakap. Lonjakan bermaksud positif. Tambah sini. Susut kurang negatif. Guna operasi darab dan tambah. Ni darab
Okey, darab dan tambah. Okey, kita tengok melaksanakan strategi macam mana cara dia. Harga akhir saham sama dengan, okey, mula-mula sekali dia kata RM2.05. Okey, loncatkan tambah 32 sen. Okey, kemudian dia kata penyusutan harga ditulis sebagai 0.28. Kenapa dia darab 3? Sebab tadi 3 jam ni kan cikgu cakap tadi 3 jam 1 jam 28 sen. Kalau 3 jam 3 darab dengan susut negatif 0.8. Sebab tu 3 darab negatif 0.8. Jadi kita selesaikan ni dulu. 3 darab dengan negatif 0.28, kita akan dapat negatif 0.84. Yang ni kita tambahkan, kita akan dapat 2.37. Barulah kita tolakkan. Kenapa tolak? Positif jumpa negatif, sini akan dapat tolak. Sebab tu dapatkan satu saja simbol tolak, operasi tolak. Dapatlah RM1.53. Jadi tuliskan ayat dalam penyelesaian masalah, kena tulis ayat harga akhir saham itu ialah RM1.53. Okey, ni refleksi, kita nak semak balik betul ke tidak. Okey, kita akan kira dalam kedudukan RM betul RM1.53. Okey, itu adalah contohnya bagi penyelesaian masalah. Selesai subtopik 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Nanti cikgu akan bagi latihan untuk kamu berdasarkan modul dalam buku modul kamu. Buat latihan dalam modul itu dan nanti kita akan bincang semak jawapan dia. Okey? Okey, itu saja untuk subtopik 1.4. Ini cikgu rujuk buku teks, kamu boleh tengok kembali dalam buku teks, okey? Dan tengok penerangan cikgu ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.